challenging saya di sini, perkara yang paling challenge untuk saya adalah language. Saya perlukan translator. V-League 2 kalau dia bertemu dengan tim yang V-League 1 untuk main quarter final, semi final ataupun final, syarat dia tak ada satu foreign player daripada V-League 1 tu boleh main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Saya happy hari ini dapat jumpa anda kembali dan kali ini macam biasa kita bawakan isu-isu semasa bola sepak negara dan saya berbesar hati sebab bersama saya boleh katakan living legend bola sepak negara, goalkeeper yang saya sangat hormati, Coach Azmin Azram Abdul Aziz. Sihat, Coach? Alhamdulillah, terima kasih dan juga terima kasih kepada uh, fanpage Harimau Malaya. Betul Betul, ya? Yes. betul. Terima kasih kepada fanpage Harimau Malaya kerana sudi untuk apa ni online interview dengan saya pada hari ni, pagi ni ya. Hmm. Saya yang kena cakap terima kasih Coach sebab Coach kat Ah, sana sibuk, saya sudi luangkan masa kan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, first kali saya nak ucapkan tahniah kepada Coach atas kejayaan pasukan yang Coach sertai menjuarai Liga Vietnam baru-baru ni. Boleh tak Coach secara ringkas ceritakan, gambarkan macam mana perasaan kemenangan Liga tu? First of all, terima kasih dengan ucapan tahniah tadi awal. Jadi, okey, sebenarnya untuk menjadi juara di bukan bumi Malaysia ni adalah satu orang kata pencapaian yang kita sebagai coach tak pernah jangka kita boleh jadi champion. Betul, nombor satu. Yang sebenarnya yang paling betul-betul mengembirakan saya adalah bila mendapat peluang bekerja di luar pada Malaysia. Dan lebih-lebih lagi saya dapat bekerja di Vietnam kan. Jadi second bila menjadi juara tu adalah satu lagi orang kata benda yang cukup diidam-idamkan oleh semua jurulatih. Siapa tak nak jadi champion, betul? Betul? Lebih-lebih lagi di tempat orang, di bumi orang, kita sebagai orang luar, foreigner yang bekerja di sana, saya daripada Malaysia yang bekerja di Vietnam ni, jadi kemudian first year tu mendapat kejuaraan. Jadi adalah salah satu benda yang saya bersyukur sangat kerana saya yakin ini adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri saya. Hmm. Sebenarnya kalau Coach boleh gambarkan, bagi gambaran, sebenarnya adakah tim yang Coach wakili itu memang favourite untuk jadi juara tahun ni ataupun di luar sangkaan, di luar jangkaan? Dia bukan di luar jangkaan sebab apa, tim saya adalah pendatang baru dalam Liga Vietnam, especially di First Division kerana last season klub Kong An Hanoi, bukan Chong An. Ramai orang ingat Chong An, sebenarnya bukan. Sebenarnya nama klub saya adalah Kong An Hanoi FC, di mana kelab saya ni menjadi juara liga di division di V-League 2 last season. Jadi dia champion dan dia promoted naik ke V-League 1. So dalam tim saya ni dia membuat satu orang kata pembelian pemain yang pembelian besar, pemain yang ada nama dalam di Vietnam sendiri, yang mempunyai satu nama besar di Vietnam sendiri untuk dalam tim ni. Contoh seperti Van Hao, Quang Hai yang baru saja join tim saya lebih kurang dalam 3 bulan sudah. Quang Hai, kemudian Ho Tan Tai, Wu Bantan, dan seorang lagi player saya dah, dia ni injured ACL, Hmm. jadi saya tak ingat sikit nama dia. Okey, Dan Coach. juga kita mempunyai a few players yang dalam national team under 23 juga. Hmm. Ah, Itu sebab jadi bagi saya keseluruhan pemain national team yang ada dalam tim saya ni kuat besar jugalah. Hmm. okey, Coach. Dah juara, menang dah menang. Tapi mungkin ramai fan di Malaysia yang tak dapat info. Mungkin Coach bolehlah kita imbas balik. Mula-mula dulu dapat tawaran tu, apa yang buatkan Coach yakin ini masanya untuk saya mencuba di Liga Vietnam? Ada Ah, berapa banyak tawaran yang ditolak juga? Bukan, saya sebenarnya selepas daripada
uh, FAM selepas kami semua tidak disambung lagi. Jadi lebih kurang dalam, yalah, waktu tu dah bulan 2. Tim pun dah penuh. Semua dah ada. Jadi untuk saya nak mendapatkan tim agak sukar sikit. Hmm. Jadi orang kata, saya berehat lebih kurang dekat 7-8 bulan jugalah. Saya off from football. Dan bagi saya itu adalah satu hikmah juga yang mana Allah lebih mengetahui. Okey, saya off daripada football lebih kurang dalam 7 ke 8 bulan dan lebih kurang sampai bulan 11 kalau tak salah saya hujung no, awal bulan 12. Masa tu saya baru lepas solat maghrib saya rasa. Oh. Ah, Jadi saya keluar daripada masjid and then saya dapat call daripada sahabat saya Masyidi Sulaiman. Saya kena berterima kasih kepada sahabat saya Masyidi Sulaiman yang mana dia sendiri pun bekerja di sini juga bersama dengan Namdin FC. Tim dia pun memang tough. Kemudian dia bagi tahu saya, dia kata call FND Jagan sebab apa ni ada good news kata. Okey, saya pun tak sempat saya nak call FND Jagan, FND Jagan pun dah call saya lah. Dia kata uh, dia bagi tahu saya interested ataupun tidak, saya terus kata ya je. Saya tak cakap no pun, saya terus kata ya dan saya tak discuss pun benda ni dengan isteri saya pun. Saya terus kata ya je. Lepas tu balik baru saya bagi tahu dengan dia, dia kata okey proceed. Dia cakap kan itu satu peluang. So jadi 14 saya bulan 12 saya terbang ke Hanoi dan saya mula join team ni 15 officially 15 hari bulan 12. Hmm. So bila coach dah bersama dengan tim, apa impression dan so far coach melihat perbezaan paling ketara antara Liga Malaysia dengan Liga Vietnam dekat mana coach? Okey. Ah saya tak nak cakap dengan pasal Liga Malaysia buat masa ni sebab saya tidak berada dalam Liga Malaysia untuk sekian lama sebenarnya sebab Right. saya dengan national team lebih kurang dalam 5 tahun. Kemudian selepas pada tu masuk ni saya rasa dah 2 tahun. Jadi lebih kurang agak lama saya tidak bersama dengan pasukan-pasukan di Liga Malaysia, especially di kelab yang beraksi dalam Liga Malaysia tu, dalam Super League sendiri. Walaupun saya dengan national team tapi kami pusing untuk scouting players. Alright, itu saya letak tepi dulu, saya tak nak cakap. Okay, No yang saya problem. nak cakap, Liga Vietnam, saya terus terang saya bagi tahu, kesemua tim yang kita main ni very kompetitif. Wow. Tim yang kita main ini adalah very kompetitif. Bukan 3-4 tim, semua tim yang kita main ni semuanya kompetitif, memberikan satu tentangan yang cukup baik dan cukup orang kata memang fight. Every game is memang fight, you know. Bukan satu benda yang senang lah untuk nak menang. Sebab margin goal kalau kita menang ataupun kalah pun bukan satu margin goal yang besar. Hmm. Kalau dari segi tim nampak kompetitif. Dari segi pemain, individual, technical, tactical, coach melihat macam mana? Tahap di sana. Sebenarnya bila saya dah tengok depan mata saya, Vietnam ni macam saya katakan tadi, uh, pool of player Vietnam agak besar kerana apa, dia mempunyai jumlah penduduk yang population yang begitu besar, hampir 100 juta. Dan Vietnam ni besar. Jadi bila saya sampai dan saya perhatikan cara di sini, Vietnam mempunyai pemain lokal yang cukup berkualiti, yang mana tak kira player tu datang daripada kelab mana pun. Saya perhatikan sama ada V-League 1 ataupun V-League 2. Memang player tu, semua player lokal, player tu semua boleh main bola dan boleh pegang bola. Itu sebab saya kata tadi liga dia very kompetitif, bukan untuk 3-4 tim tapi semua tim. And dia tak dalam game tu kalau you tengok dia punya fight untuk nak menang bola, untuk nak rebut balik bola, dia tak kira you ni national player ataupun siapa pun. Maknanya dia memang dia betul-betul dia give dia punya komitmen tu dalam padang tu, memang kita tengok pun baru agak terpegun lah di situ. Hmm.
Terus kalau kita tengok player kita actually dah ramai dah yang mula melangkah ke liga luar. Tapi kalau kat Asia Tenggara mostly ke Indonesia and Thailand. Macam mana kalau coach merasakan player kita nak mencuba nasib di Liga Vietnam, dia orang boleh adapt tak dengan mudah? Saya rasa tak ada masalah. Of course, adaptation, siapa-siapa pun, saya pun sendiri datang lebih kurang dalam sebulan ke 2 bulan jugalah saya nak adapt dengan suasana satu, orang, language satu sebab apa nama ni, challenging saya di sini, perkara yang paling challenge untuk saya adalah language. Saya perlukan translator untuk Hmm. explain satu persatu apa yang saya nak. Jadi bukan bukan mudah bagi saya itu, tapi saya cuba. Alhamdulillah saya manage untuk buat benda tu. Itu satu. Yang kedua, saya tengok, saya nak fahamkan suasana, saya nak fahamkan corak permainan, dan saya nak fahamkan karakter. Itu adalah satu benda yang paling mustahak untuk saya, itu yang dikatakan tentang adaptation. Dan jadi untuk player yang datang ke Vietnam ni, bagi saya local player yang datang ke Vietnam, kita punya local player sebenarnya tak ada masalah. Boleh saja kalau nak adapt dengan suasana tu, boleh saja, dan automatically dia akan sendiri rasa perubahan lah. Itu je. And kalau ikut di peringkat senior, di peringkat under 23 pun memang Malaysia dengan Vietnam ni rivalry dia pun dahsyat juga. Ada tak selalu mereka merisik-risik melalui coach? Macam mana perkembangan dekat Malaysia ada macam tu? Dia just tanya tentang berkenaan. Kebanyakan yang player saya ni, dia banyak bertanya tentang tim-tim yang macam di JDT, di Hmm. Selangor. Dan dia dia orang sendiri pun tahu JDT ni adalah satu kelab yang besar. Dan saya bagi tahu, saya sendiri bagi tahu, saya cakap JDT dia ada identiti dia sendiri. Ya kan? So you pergi sana, kalau you dapat peluang untuk bermain di JDT, atau di JDT khususnya, you tak perlu risau tentang daripada segi apa nama ni, facilities, apa nama, bila you injured, how to bounce back from injury, your recovery, you tak ada masalah tentang tu. So jadi tu sebab saya bagi tahu dengan dia, banyak tim-tim di Malaysia dah mula berubah disebabkan JDT memulakan satu perubahan yang besar, kan. Itulah yang saya banyak bercerita dengan saya, kan. Dari segi national team, dia orang tak banyak tanya sebenarnya, kan. Coach, kalaulah ada mungkin satu aspek ataupun satu kualiti yang ada yang coach lihat di Liga Vietnam yang boleh dipelajari untuk pasukan-pasukan Liga Malaysia, apa yang coach rasa perlu diambil? uh, Local player kita, apa yang saya tengok adalah local player. Sebab local player, dan tu satu, dia ada dua, dia panggil apa ni, combination Hmm. antara good local player dan juga Vietnam majority mempunyai ramai good foreign player. Itu je yang saya boleh cakap. Dia foreign player dia tak ramai macam kita. Dia hanya ada 3 saja dalam setiap semua tim. Tapi yang 3 yang dia ambil ni, saya tengok semuanya memang quality. That's why bila kita nak berjumpa dengan tim ni, kita akan study dia punya game, kita akan tengok, okay, tengok ni dia punya, especially saya sebab apa, information tu penting untuk saya, because saya nak sampaikan pada, saya nak pada goalkeeper, bukan saya nak sampaikan pada goalkeeper saya, malah saya nak terjemahkan dalam padang, dalam training, nak adapt dengan situation tu. Okay, this is how the foreign player dia akan buat macam ni, macam ni. Especially sebab apa, kat sini saya perhatikan dalam Liga Vietnam ni, dia punya set pieces, sama ada free kick ataupun corner kick, semua team memang dangerous. Wow. Dia ada dia ada local player yang boleh hantar dangerous ball dalam box. Quality serving tu, kan, tu yang saya tengok. Itu kalau kalau tim saya kena dengan benda-benda macam tu, memang saya akan berdiri dan buka mata, saya akan tengok lah. Saya nak tahu kat mana loophole tu, dan saya akan bagi tahu. Hmm. Okey, ini soalan ni lebih kepada meminta pandangan peribadi coach lah. Kalau coach nak jawab, kita happy lah. Okey, coach kata tadi dekat Vietnam kota untuk foreigner 3, sedangkan Hmm. dekat Malaysia 9. Adakah itu punca, ruang besar tu, punca bakat lokal mereka sentiasa berkembang? Sebab
dekat Malaysia sangat sukar untuk dapatkan kota pemain tempatan yang dapat bermain. Maknanya satu tim dapat 5 orang je pemain tempatan. Dekat sana 3, masih ramai lagi yang boleh main. Kau melihat macam mana? Saya sendiri sebenarnya cakap pada dua orang juga. Tiga actually sebenarnya tiga kota yang dibagi kepada setiap pasukan dalam tim di Vietnam ni sebenarnya tak cukup. Kalau saya tanya, at least you must have maximum four. And maximum four. Tapi saya nampak lah sendiri kan. Saya tak nak sentuh tentang apa yang ada di Liga Malaysia. Yang saya nak cakap ni tentang di Vietnam. Mm-mm. Sebab ada satu individu ni bertanya, okay, what do you think about our league and what is your suggestion to improve? Dia kata, no, why not you add on one more quota for foreign player? Because bila bila dia bagi tiga, one foreign player injured ataupun kena cut, cakap tinggal dua, dua ni yang boleh main. So tu satu orang kata impact yang besar juga sebenarnya bila tak boleh bila ada dua je foreign player main walaupun dia ada top up good local player. Dekat at least you give four. Dan tapi dia cuma diam dan dia tak ada respon apa-apa. Dan cuma apa yang saya nampak dia uh, memang nak lebihkan kepada local player dia. Dan V-League tu tak ada seorang pun foreign player. V-League tu memang Oh. tak ada foreign player. So yang best dia, macam contoh saya bagi yang best dia V-League tu punya team tak ada foreign player. Sekiranya team tu main National Cup. National Cup ni FA Cup lah. Hmm. Pasal semua dia tak kira apa division pun you akan main. Even di England pun sama. Macam di Vietnam, katalah V-League 2 team ni, dia punya pencapaian untuk National Cup tu sampai ke semi-final, quarter final ataupun semi-final ataupun final. V-League 2 kalau dia bertemu dengan tim yang V-League 1 untuk main quarter final, semi-final ataupun final, syarat dia tak ada satu foreign player daripada V-League 1 tu boleh main. Oh. Ah, sebab dia Oh. dia nak dia mana saya cakap oh fair enough. Dia nak bagi adil. Jadi bagi saya tengok oh fair enough. Maknanya memang dia dia utamakan. Saya nampak kat situ maknanya dia utamakan lokal. Dia nak produk dia lagi banyak. Kan?